4 cara untuk mengembalikan momentum kerja kita semasa cuti panjang ataupun selepas cuti panjang. Tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang momentum kerja ni sangat penting tau. Adakah anda berasa bahawa macam pernah tak anda experience satu momen di mana macam kita dah cuti panjang kan, kita rasa macam aduh malasnya nak kerja esok, ataupun ya Allah tak ada mood lah nak masuk office, tak ada mood lah nak start kerja. So pernah tak anda mengalami situasi tu? Okey, Sedika kata saya nak tulis, baik-baik anda kena tulis. Jadi bila kita sebut tentang rasa loss, rasa tak ada momentum, rasa malas, sebenarnya itu adalah normal untuk human lah. Dari segi manusiawi, itu adalah normal. Cumanya, kita jangan stuck ataupun kita jangan berlama-lama di sifat malas ni ataupun rasa lost momentum ni. Sebabnya, bila kita stuck dekat situ, lama-kelamaan kita punya darjat akan menurun. Dan tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang penurunan level kita, penurunan darjat kita, penurunan tahap kita, ada dua perkara yang akan membuatkan level kita semakin menurun. So, apa dia dua level yang membuatkan kita punya level semakin menurun? Yang pertama adalah sifat malas, itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat bertangguh, procrastinate. Jadi, elakkan daripada sifat malas dan sifat bertangguh. Dan saya faham, kadang-kadang sifat malas dan juga sifat bertangguh ni kita akan tempuhi semasa kita ataupun selepas kita bercuti panjang. So, apakah 4 cara untuk kita naikkan momentum kita, kembalikan momentum kerja kita selepas cuti panjang? So, yang pertama, tuan dan puan, adalah bermula awal. So, again, cara yang pertama untuk kita mengembalikan momentum kita selepas cuti panjang adalah first kali bermula awal. Dan bila kita sebut tentang bermula awal ni, ada certain orang, awal dia pukul 8. Ataupun awal dia pukul 10. Pukul 10 tu paling awal lah. Tapi, bila kita sebut tentang awal, saya punya definisi adalah setengah jam sebelum subuh, tuan dan puan. Berapa ramai antara kita yang setuju, Ramadan ni mengajar kita satu cara kerja yang produktif. Setuju tak? Kalau tuan dan puan setuju, anda boleh komen setuju. So again, kita perasankan puasa ni sebenarnya adalah satu bulan, satu universiti yang membuatkan kita produktif. Setuju tak? Maksudnya, kita rasa macam, banyak kerja lah aku buat. Sebab apa tuan dan puan? Dia ada dua faktor utama. First kali, sebab kita bermula awal. Kan kita sahur kan. Yang kedua, kita skip waktu makan. Jadi, kita kena teruskan momentum masa puasa tu, masa Ramadan tu, iaitu dengan bermula awal. Dan bila kita sebut tentang bermula awal, bermulalah sebelum ataupun setengah jam sebelum subuh. So, itu adalah cara yang pertama untuk mengembalikan momentum kerja selepas cuti. Dan yang kedua adalah kita komplitkan tugasan-tugasan rutin. So, kalau anda tanya saya, tugasan rutin kita adalah kemas katil, buang sampah dan juga bersihkan sinki kita lah. The rest mungkin anda nak bersihkan apa-apalah. Mungkin di rumah kita nak sapu apa-apa, rutin kita, rutin tiap pagi kita insyaAllah. Alright? Yang ketiga adalah buat list short term plan. So, apakah short list ataupun list short term plan ni? Kalau anda tanya saya, senarai yang anda nak buat pada hari itu dan senarai yang anda perlu buat pada minggu itu. Right? Anda tulis. Dan bila anda tanya saya, anda kena duduk dan anda kena spend satu jangka masa, setengah jam ataupun mungkin 15 minit ataupun 10 minit untuk tuliskan ataupun senaraikan short term plan anda untuk hari itu dan minggu itu. Sebabkan saya teringat satu kata-kata seorang guru lain, dia kata perancangan selama 5 minit akan menjimatkan masa kita selama 5 jam. So itu adalah satu kata-kata yang macam wah, sangat-sangat bagus untuk saya. Sebab berapa ramai antara kita mengalami situasi di mana bila kita tak plan, kita akan jumble up things. Dan bila kita plan sesuatu tu, insya-Allah kerja kita akan lebih smooth
dan akan lebih teratur. Dan the best part, kadang-kadang kita tak perasan bila kita invest masa kita 5 minit ataupun 10 minit untuk senaraikan, aku nak buat apa hari ni. So, aku nak buat sekian, A, B, C, D dan E contohnya. Minggu ni aku nak settlekan apa? Aku nak settlekan M, N, O, P, Q, and so forth contohnya. Dan kalau kita perasan, sekiranya kita spend ataupun invest masa kita 5 ke 10 minit ataupun mungkin 15 minit untuk plan apa yang kita nak buat, insya-Allah kita akan lebih crystal clear untuk selesaikan apakah perkara-perkara yang kita nak buat dalam jangka masa pendek. Yang keempat adalah elakkan daripada menonton social media yang berunsur hiburan. Sebab selalunya bila kita tonton, once kita tonton social media kita yang berunsur hiburan, kita akan terdrag. Kita akan tenggelam dalam social media tersebut lah. So, bila kita terdrag, tuan dan puan, masa itulah kita punya momentum akan loss. Kecuali social media yang berunsur motivation dan educational. Contoh macam saya buat sekarang ni lah. So, insya-Allah kalau sekiranya anda mempraktikkan 4 cara untuk mengembalikan momentum kerja selepas cuti panjang, insya-Allah momentum kita akan kembali dan kita akan terhindar daripada 2 perkara ni. First kali, malas, dan yang kedua adalah sifat bertangguh.